Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, jadi kenallah kita sambung pengajian kita setiap hujung minggu kita, kelas bimbingan saudara baru KBSB. Jadi hari ini sebagaimana yang kita iklankan, kita akan belajar tentang solat Jumaat. Walaupun yang wanita, yang perempuan, yang muslimah tak diwajibkan untuk solat berjumaat, tapi sekurang-kurangnya tahu apa yang diwajibkan ke atas suami, adik, anak-anak lelaki, saudara lelaki dan lain-lain, supaya kita dapat ingatkan mereka, ajar mereka kalau masih belum lagi tahu tentang solat Jumaat ni tadi. Jadi kerana Allah, kita mohon izin salah seorang daripada kita. Siapa hari ni? Kita minta Tuan Jeffrey, kita boleh untuk bimbing Al-Fatihah, insyaAllah. Tuan Jeffrey sebagai orang pertama yang hadir pagi ni, yang hadir bersama tepat jam 10 dia masuk, subhanallah. Jadi memang kita ni lah, insyaAllah kalau boleh sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, insyaAllah. Tafadhal. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum kita teruskan pembelajaran, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah, inilah objektif kita dalam mungkin 1 jam ke 1 jam setengah. Kita cuba untuk habis ikut masa. Semalam kita belajar sampai 2 jam. Jadi hari ini kita cuba tepati masa, insyaAllah. Apa yang kita nak tahu hari ini, solat Jumaat ni macam mana? Wajib ke, tak wajib ke, bagaimana dia digugurkan kewajipannya dan sebagainya. Itu dalil ni maksudnya tadi, kalau yang macam saudari Felicity kan, Islam kita buat satu ibadah mesti ada dalil. Dalil ni disebutkan sumber. Kat mana sumber yang cakap mesti sembahyang, mesti puasa, mesti tunaikan zakat, mesti pergi haji kan? Mana dalil dia? Ni disebutkan dalil. Dalil ni daripada kita boleh nak mengeluarkan hukum sama ada wajib, sunat, makruh atau haram, atau harus. Jadi kita ada 5 hukum ibadah kan? 5 hukum ibadah. Dia berdasarkan dalil. Bukan sekati-sekati kita nak cakap ni benda ni haram, benda ni boleh, benda ni tak boleh kan. Jadi kita kena ada dalil. Jadi untuk sembahyang Jumaat sama juga. Apa dalilnya? Yang sebaik-baik dalil adalah daripada Al-Quran sendiri. Allah sendiri yang cakap. Yang kedua daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang ketiga berdasarkan Al-Quran dan hadis, orang alim ulama kita, orang-orang yang cerdik pandai dalam bidang agama, yang belajar bidang hadis, yang belajar bidang Al-Quran, dia orang akan keluarkan kias atau buat perumpamaan dan mengeluarkan fatwa. Ni fatwa yang kita selalu sebutkan fatwa. Fatwa ni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kias mungkin muamalah setempat. Muamalah ni maksudnya kebiasaan setempat. Selagi mana adat tidak melanggar syarak. Apa maksud anda melanggar syarak? Adat tidak melanggar hukum-hukum Islam, tidak melanggar, tidak mensyirikkan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Selagi mana benda tu baik, diperbolehkan. Tapi kalau benda tu melanggar, ada unsur kepercayaan, ada unsur ni, maka tidak dibolehkan. Ni kita kena rujuk balik. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran tak ada sebut pasal rokok, tak ada sebut pasal dadah.
tak ada sebut pasal ulat mulung. Bagi yang melanau tak ada sebut ulat mulung. Jadi macam mana kita nak dapatkan hukum dia? Hukum dia kita akan kembali pada Al-Quran yang tak suruh kita menzalimi diri sendiri. Dan kalau kita tengokkan macam dadah, dia diumpamakan macam arak yang memabukkan, khamar yang memabukkan, dadah juga lagilah memabukkan, dadah yang lagilah memabukkan. Maka di situlah datang pengharaman, haramnya dadah yang dan sebagainya. Okay? Jadi kerana Allah, inilah kita kena belajar apa dalil atau sumber apa-apa yang kita belajar. Sama lah macam semalam. Semalam kita belajar solat jenazah, macam mana hukumnya orang yang dalam satu masyarakat, selagi mana ada yang menguruskan jenazah, ada yang solatkan jenazah, itu yang fardu untuk satu masyarakat. Tapi kalau ada golongan yang menguruskan, yang mensolatkan, maka yang lain-lain jadi sunat. Yang lain-lain sunat. Kita yang mungkin jauh daripada jenazah tadi, kita boleh solat gaib kat rumah. Solat gaib kat rumah. Jadi nak ceritakan, ni cerita pasal kubur juga tadi, bincang-bincang kat badminton kat awal pagi tadi dengan sahabat-sahabat ustaz kita, guru-guru murabbi kita. Jadi cerita pasal kat kubur ada dua je ibadah yang dibenarkan di tempat kubur. Apakah dua ibadah tu? Pertama sekali yang kita belajar semalam, solat jenazah, bila mana kita tak sempat untuk sembahyang jenazah dari kuburkan, kita nak beri pengalaman, dibolehkan sembahyang jenazah dekat kubur. Sebab itulah kita kat kubur tak ada main sujud-sujud kan. Kita jenazah semalam kita takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada doa-doa yang dibaca antara Al-Fatihah, selawat dan doa yang kita baca dari takbir pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita kena fahami apa yang boleh dan tak boleh tadi. Jadi yang kedua yang diperbolehkan, bukan baca Yasin, yang diperbolehkan kedua sebenarnya adalah berdoa. Sebab tu doa yang sebaik-baiknya bila kita datang kubur, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi Allahumma ighfir lahu warhamhu tu yang paling pendek. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu, sayangilah dia. Jadi ni doa yang paling pendek bila kita ziarah kubur. Kalau nak panjang, ada yang semalam kita tunjukkan doa-doa yang panjang lagi, yang elok lagi untuk kita baca. Jadi doa-doa dua ni diperbolehkan, nak sembahyang solat jenazah atau doa ni tadi. Dan sembahyang solat jenazah ni dia ikut pandangan, ada yang kata 3 hari, ada yang kata bila-bila lah, sampai bila-bila pun boleh. Sampai bila-bila pun boleh. Ada yang kata pandangan. Tapi yang sampai bila-bila tu pandangan yang dhaif, bukan yang pandangan semua orang lah. Tempoh dia paling mungkin dalam 3 hari atau mungkin sebulan, setahun kan. Masih dia ni lah. Jadi wallahu alam. Jadi kita balik kepada yang cerdik pandai, yang keluarkan fatwa. Jadi ini dua awalan. Jadi macam mana kita tengok hari ni banyak orang baca Al-Quran, nak sedekahkan bacaan Al-Quran. Sedekah bacaan Al-Quran tak perlu kat kubur. Kalau kita nak baca Yasin, kita boleh baca kat rumah, dalam kereta, kat mana-mana lah, kat masjid. Itu yang seelok-elok kat masjid ni, kita sedekahkan bacaan, pahala bacaan Quran kita kepada si mati tadi. Jadi kerana Allah, untuk dikubur, ni kita nak belajar antara adat dan apa yang sebenarnya disuruh dalam agama kita. Okay? Tapi janganlah sebab dah belajar hari ni, dah dengar hari ni kan, tiba-tiba ada orang baca Yasin, kita tadi kata tak boleh. Sebab orang yang tak belajar lagi, kita kena tegur baik-baik. Kalau dia kena faham. Sebab kita Islam bukannya adat semata-mata, bukan kita ikut adat semata-mata. Kita buat sesuatu, kena kembali kepada apa yang diajarkan Nabi, daripada Al-Quran, daripada hadis tadi. Al-Quran, hadis. Macam inilah cara kita belajar sebenarnya. Jadi hari ni kita belajar tentang solat Jumaat. Kita tahu apa dalilnya, apa semuanya. Keduanya, kita kena tahu apa yang wajib, siapa yang syarat yang wajib yang kena ada dalam solat Jumaat. Kedua, apa syarat sah dia. Wajib dengan sah lain ni wajib dia kena ada. Lepas tu sah, benda yang wajib tu memang kalau kita tak buat yang wajib, maka tak sah lah. Tapi ada benda lain lagi dalam syarat sah. Kemudian kena ada hukum. Kita kena tahu hukum. Bila hukum tu fardu ke atas kita. Bila hukum tu tak fardu ke atas kita. Untuk lelaki, untuk perempuan. Jadi adakah fardu? Kadang-kadang perempuan pun nak juga pergi ke masjid. Nak dengar khutbah bersama. Jadi apa hukum dia? Jadi
inilah kita nak ceritakan hari ni. Jadi yang terakhir tentang khutbah Jumaat. Apa komponen yang ada dalam khutbah Jumaat? Kita nak tengok ke dalam tu. Pun ada syarat wajib dia, ada syarat sah dia dalam tu juga. Jadi kerana Allah nak tanya, nak tanya sekali lagi. Yang laki-laki atau yang bersama dengan kita kan, Kak Juzi, okey, subhanallah Kak Juzi ya. Pernah tengok tak orang sembahyang Jumaat, sama ada tengok online, yang laki-laki sama jugalah. Pernah tak pernah hadir masjid lah untuk solat Jumaat tu tadi ya. Okay, jadi subhanallah, ada orang baru lagi hari ni. Sweet Ana, Cik Ana kan saudari Ana, Hana. Subhanallah. Jadi hari ni ada lagi orang baru join kita, alhamdulillah. Yang lain-lain kita nanti-nantikanlah, mungkin ada urusan, kita bersangka baik kita bersangka baik. Jadi pertama sekali sebelum kita belajar, kita ucapkan alhamdulillah hari ini kita antara yang terpilih. Tuhan pilih, kita ada kekuatan, ada kelapangan, ada kesihatan untuk bersama-sama menambah ilmu untuk kita tingkatkan kesedaran, kefahaman dan kesedaran kita yang akan meningkatkan iman. Iman ni disebutkan keyakinan kita tadi ya. Keyakinan kita kepada adanya Allah, adanya Tuhan. Walaupun topik kita berbeza-beza, dia akan kembali kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita. Jadi inilah objektif yang panjang lah, yang besar dalam seumur hidup kita nak capai. Kita capai kebenaran yang sebenar. Kebenaran yang sebenar, kita mati dalam kebenaran. Mati dalam kebenaran. Ini yang sebetul-betulnya yang kita nak capai ya. Jadi subhanallah, bila mana kita dapat meninggal dalam kebenaran, pastinya kebenaran ini maksudnya bersama Tuhan kita, pastinya syurga akan menanti kita. Tapi kita tak boleh terlalu yakin, kena ada perasaan takut tu kena ada, takut kepada Tuhan tu kena ada. Sebab kehebatan Tuhan, amaran Tuhan. Banyaknya kita ni iman ada turun naik kan. Ada masa kita lupa kan, berseronok dan sebagainya, layan cerita Korea, pergi shopping mall berjam-jam, lupa terlepas sembahyang waktu, yang benda-benda macam ni ya. Kita lalai ya. Kadang-kadang bukannya berseronok pun, kadang-kadang kita bekerja tadi nak mencari dunia, cari dunia tanpa kita lupakan tanggungjawab kita, lupa dengan Tuhan yang memberi rezeki. Jadi di sinilah kita belajar, sebab tu kita kena luangkan masa, kalau boleh setiap hari. Bukannya sekali seminggu, 2 kali seminggu atau 4 kali seminggu yang macam kelas yang saya adakan ni lah, 4 kali seminggu kan. Malam Rabu, malam Khamis, Khamis malam Jumaat, atau ni tadi pagi Sabtu dan pagi Ahad. Jadi takkan 4 kali je lah kita ni. Kalau boleh hari-hari kita ada belajar, buka lah satu video, bacalah satu buku, buka Al-Quran tu sendiri. Kita belajar sesuatu, apa yang Tuhan nak sampaikan kepada kita. Jadi inilah cara hidup Islam yang tuntutan pertama dalam Islam. Bukanlah untuk sembahyang, bukanlah untuk puasa, bukanlah ni. Tuntutan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dalam arti tadi belajarlah, baca ya adalah mukadimah untuk medium untuk cara kita belajar. Jadi bacalah tu ada banyak cara. Bacalah dalam hati kan. Jadi bila mana kita baca Al-Fatihah, kita baca secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ulang lagi sekali. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai raja pada hari pembalasan, penguasa atau raja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan-jalan orang yang Kau telah berikan petunjuk, iaitu orang-orang para nabi dan orang-orang yang soleh. Bukan jalan-jalan orang yang dimurkai
dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Jadi ada 3 golongan manusia disebutkan dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah yang kita baca. Jadi inilah kepentingan kita baca, kita hafal, kita hafal, kita tahu secara dalam hati apa yang dimaksudkan dan kita baca ulang-ulang dalam solat kita nak ingatkan kita dalam perjalanan nak jadi orang-orang yang diberi petunjuk. Yang dapat tahu jalan yang lurus. Sebab sekarang ni kita belajar, kita mungkin belajar benda yang salah. Tapi bila kita ulang apa yang kita pelajari, maka kita boleh perbetulkan. Yang ni yang kita nak tengok. Sebab itulah manusia tak akan lari daripada kesilapan, tak akan lari daripada dosa. Tapi Allah sebagai seorang Muslim, apakah yang dimaksudkan Muslim? Kita tunduk kepada perintah Allah dan bila mana kita tinggal, kita cepat-cepat bertaubat. Itulah nilai seorang Muslim yang sebenar. Muslim kafah, Muslim yang total, Muslim yang menyeluruh. Yang ni yang kita nak capai dalam hidup kita. Mungkin kita tak berapa pandai, kita bukan jadi ustaz atau ustazah, tapi cara kita peluang kita sama. Tak kira seorang ustaz atau ustazah, peluang kita untuk masuk syurga sama sahaja. Bila mana kita ikhlas, kita jujur dalam segala amalan kita, walaupun kita tak banyak ilmu, tapi kita belajar setiap hari. Bukan nak tengok pandai tu tadi, tapi usaha tu kita tadi, iman kita tadi. Sebab ada, jangan kata orang yang tak semayang tak dapat masuk syurga. Ada seorang sahabat Nabi yang mana baru saja bersyahadah, terus pergi berperang, baru pergi dan mati syahid, dan syurga baginya. Takkan kita nak cakap orang tu tadi tak masuk syurga, tapi kita ni ada umur yang panjang Allah bagi hari ni kan, umur yang panjang Allah bagi hari ni, Tuhan bagi hari ni, tapi di mana kita dalam kita melaksanakan segala yang diperintahkan kepada kita. Sebab apa yang diperintahkan semua untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi Allah, okey, tanyalah diri masing-masing, pernah tak dengar sembahyang Jumaat? Yang bagi yang lelaki kena jaga sembahyang Jumaat. Kena jaga sembahyang Jumaat. Kalau tak jaga memang berdosa lah. Memang berdosa sebab hukum untuk lelaki-lelaki memang wajib. Okey, alright. Jadi macam Bro Syah cakap tadi, kita kena ada dalil dalil kat mana kita kena wajib sembahyang Jumaat. Jadi antara juz 30 yang belakang, 20 muka surat yang terakhir, kita Al-Quran dia ada 6,236 ayat, ada 114 surah. Daripada dulu sampai sekarang sama saja. Kalau saya nak test dengan saudari Felicity, nak tunjukkan saudari Felicity, tengok bahawa Al-Quran ni tak dapat diubah. Sebab berjuta-juta manusia hafal Al-Quran daripada awal surah sampai hujung. Kita ni mungkin sekerat-sekerat lah, atau ayat-ayat tertentu, ayat-ayat yang famous kita dengar kan, kita hafal. Contohnya Al-Fatihah sendiri, cubalah kita nak ubah. Okey, macam Tuan Jeffrey yang tolong kita bimbing, cuba dengar apa yang Bro Syah sebutkan. Bro Syah akan sengaja silap. Dia akan dapat detect, insyaAllah sebagai orang yang lama, kalau orang yang lama dalam Islam, atau siapa-siapa sini, dia akan dapat detect apa yang silap dalam bacaan kita. Okey, insyaAllah. Tuan Jeffrey masih bersama? InsyaAllah. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang salah? Ada yang salah tak? Okey. Kalau tak Tuan Jeffrey, ada yang lain perasan tak? Saya ulang sekali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, boleh buka mikrofon siapa yang ni? Ada yang perasan tak? Perasan tak apa yang silap dalam bacaan saya tadi? Tak perasan Sekali lagi kali ketiga. Alhamdulillah. Macam Saudari Felicity mungkin selalu dengar kan perkataan Alhamdulillah. Tak ada orang sebut Alhamdulillah. Jadi kalau nak ubah satu huruf pun tak dapat. Kalau lalah, maksud dia akan berbeza. Kalau dalam bahasa Arab, terjemahan pun akan berbeza. Ni dahsyatnya bahasa Arab. Kalau kita ubah huruf, kita ubah perkataan. Lagilah kalau saya sengaja tukar perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekalian alam. Kalau saya nak tukar, itu bukan senang nak tukar Al-Quran. Bukan senang nak tukar. Maksudnya jadi kalau kita tukar perkataan lain, bukan kalau alamin tu maksudnya sekalian alam. Tuhan yang sekalian alam, semua alam kan. Kalau saya nak Tuhan alam ini, saya nak tukar hazal alam. Contoh hazal alam.
Alam ini, saya nak tukar hazal alam. Dah maksud yang berbeza. Alam ini mungkin alam dunia ni. Tapi kalau alamin, alam semesta, alam semesta lah. Bintang-bintang, alam kubur, alam akhirat, alam di padang mahsyar. Ada banyak alam, alam jin. Alam jin yang kita tak nampak, alam hantu tu kan. Banyak alam. Tapi inilah Tuhan, semua alam. Semua alam yang ada. Subhanallah. Jadi kita tak dapat nak ubah Al-Quran ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi, belum lagi ayat-ayat. Jadi, ni salah satu. Kita tengok surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62. Kalau dalam Al-Quran ada 114 surah. Banyak surah, juz 30 banyak surah. Jangan saya salah. Jumu'ah bukan surah, bukan juz 30. Saya waktu sekolah di surah hafal. Surah Ar-Rahman. Kita nak double check sebelum maklumat saya salah. Jumu'ah 62. Juz ke berapa ni? Okay, di 11 ayat Surah Al-Jumu'ah ni pendek je, 11 ayat. Sebab 11 ayat tu lah saya ingat tadi surah-surah yang belakang. Sebab surah juz 30 semua surah-surah yang pendek Saya tak ada Al-Quran kat depan saya. Allah sebenarnya tak dapat tengok kat sini. Wiki tu dia. Okay. Jadi ni Al-Jumu'ah maksudnya hari Jumaat tadi Juz 28. Okey, minta maaf pembetulan. Juz 28. Bukannya Juz 30 Dia antara surah-surah yang kat belakang. Tapi dia dalam muka surat 60 muka surat yang terakhir. 90 muka surat yang terakhir. Okey, sebab ada 30 juz kan? 60 muka surat terakhir. Betul lah. Dalam 60 muka surat terakhir, surah Al-Jumu'ah yang ada 9 ayat. Ini ada surah tu, dia antara ayat-ayat mutasyabihat yang perlu ditafsirkan lah. Dia kalau ditafsirkan maksud dia. Jadi, kita sama-sama tengok. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiyati salati min yawmil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul baik zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Okey, yang bermaksud ini dalam bahasa Arab diterjemah, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi, yakni ke masjid untuk mengingati Allah, yakni solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Okey, jadi kena Allah, inilah perintah yang dimaklumkan. Ini bukan satu-satunya daripada ayat-ayat Al-Quran ini, yang Allah sendiri Allah Tuhan sendiri bercakap dengan kita. Dia suruh kita tinggalkan segala urusan dunia kita. Urusan jual beli, kita pergi shopping ke apa ke dan sebagainya kan. Tinggalkan, pergi ke masjid. Bagi yang laki-laki lah, pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Sebab tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi di Mekah, di Arab Saudi, di Mekah, di Arab Saudi dan di Madinah. Mekah dan Madinah di Arab Saudi, inilah bumi suci. Bumi suci termasuklah Al-Aqsa di Palestin. 3 bumi suci orang Islam. Bumi suci orang Islam. Mekah, Madinah dan Palestin jadi Al-Aqsa di Palestin. Bila mana hari Jumaat, malah bukan hari Jumaat saja, setiap kali semayang waktu, tak kira nak subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak kan, setiap kali berkumandang azan, semua kedai akan tutup. Kita bayangkan dekat mall kat Miri ni kan, tengah azan Jumaat, tengah semayang Jumaat, bunyi, bukan semayang Jumaat, semayang waktu biasa pun, zuhur kan, semua kedai tutup, semua berduyun-duyun pergi ke masjid, bergerak pergi masjid.
masjid semua tutup. Tak ada istilah kena buka, nanti rugi kan. Tak ada. Tutup. Semua tutup, tinggal dan pergi sembahyang. Ni subhanallah. Tapi dekat sini, dia serukan hari Jumaat. Sebab tu lah kita tengok kat orang Islam dekat kat Sarawak ni, kat Malaysia ni. Kat Sarawak, kat Malaysia ni, hari Jumaat, Alhamdulillah, kita tengok masjid-masjid penuh. Masjid-masjid penuh. Kereta sampai double parking yang sepatutnya taklah berlaku sampai blok jalan dan sebagainya. Sepatutnya kita sistematik. Tapi bila mana memang tak cukup parking dan sebagainya, dan pengangkutan awam pun tak membenarkan kita untuk supaya tak berlakulah double parking dan sebagainya kan. Jadi yang ni kita kena fahamilah, kena didik masyarakat sebenarnya. Sebab itulah kadang-kadang sebaik-baiknya kalau kita tahu dah keadaan masjid susah nak parking dan sebagainya, kita boleh kapul dan ramai-ramai bersama-sama. Kalau kita bawa sahabat-sahabat kita, besar pahala je kan. Pahala orang yang lain yang sama-sama sembahyang kita pun kita dapat pahala, subhanallah. Jadi dekat sinilah Tuhan sendiri seru kita untuk pergi ke masjid. Untuk makluman semua, kalau kita tengok dalam terjemahan, bila mana dia dalam kurungan ni tadi, dia sebab tu ayat ni ayat mutasyabihat. Segeralah kamu pergi ke mana? Sebab itulah dia ada konteks. Nabi sendiri yang ajarkan, kita kena merujuk pada hadis, kena merujuk kepada guru-guru kita, apa yang dimaksudkan. Tapi dalam Al-Quran, oleh kerana dia bahasa Arab, kita tak boleh tambah-tambah. Kat sini mana perkataan pergi Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Untuk mengingati Allah, fas'au ila zikrillah yaumil jum'ah. Iza apabila nudiya lis-salah. Okey, tak pun kena ambil prinsip pandai bahasa Arab bila yang kami tahu hari Jumaat, yaumul jum'ah, solati min pada hari Jumaat. Solat pada hari solat, segera mengenai solat pada hari Jumaat. Nudiya lis-salah. Jadi saya ada perkataan masjid. Kalau perasan dalam bahasa Arab, perkataan masjid tu masjid kan? Masjidil Haram. Jadi dalam tu saya ada perkataan masjid pun dalam konteks yang kami nak tunjuk tu. Sorry. Kami tunjuk tu. Ini tadi. Kat situ Nudiya lis-salah. Siapa yang dah pandai baca Iqra, mungkin dapat tangan sikit-sikit apa yang huruf-huruf, supaya kita belajar Iqra hari Rabu dan Khamis. Kita belajar macam ni nak baca dalam bahasa Arab yang kedua. Kita asyik boleh bergantung dengan memang ada transliterasi dalam bahasa Rumi tapi masih sama dengan belajar Iqra. Boleh tanya-tanya setidaknya yang ada belajar, Jadi kita kena fahami Jadi di situ kita boleh meyakini atau yang dimaksudkan segeralah kamu pergi yakni ke masjid untuk mengingati Allah, yakni solat Jumaat. Dalam solat Jumaat tu ada khutbah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tinggallah jual beli, demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahuinya. Jadi kerana Allah, inilah peringatan kita, iman booster, bukannya vaksin aja booster, iman booster kita yang kita ada setiap minggu. Okey. Silakan Tuan Jeffrey, masih sama-sama kita tadinya dua hal dalam kereta. Patutlah tadi saya dapat nak respon Jadi kerana Allah okey. Itulah dalil dalam Al-Quran, mesti untuk semayang Jumaat. Jadi kalau kita berdasarkan tu aja, suruh aja, adakah kita tadi rasa akan pergi, kita tak, bagi yang laki-laki lah, kita akan pergi, yang tadi disuruh kan, untuk satu kewajipan. Di sini cerita mana wajib dan sebagainya kan. Okey, kita nanggah dalam hadis. Okey, sebelum kita nanggah hadis, ada konteks-konteks yang macam ni, semayang Jumaat tu difardukan. Yang bukannya tiba-tiba jadi kebiasaan. Jadi pada suatu ketika asbabun nuzul tu maksudnya bagaimana ayat 9 tadi, atau ayat 9 dan suratul Jumaah, tapi ada 3 ayat yang turun serentak. 3 turun ayat Al-Quran, hebatnya Al-Quran yang bukan ditulis sekaligus 6,000 ayat je ditulis sekaligus terus jadi buku. Bukan jadi macamnya. Hebatnya Al-Quran tu yang kita katakan bukan daripada manusia, ditulis dalam tempoh 23 tahun. Dan bukannya tulis daripada depan ke belakang, tapi turun sikit-sikit ayatnya, kemudian disambung, jadilah Al-Quran hari itu. Dan Al-Quran hari itu disambung tadi pun diajar oleh
Allah sendiri, oleh Allah melalui malaikat Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikan, yang ajar Nabi Muhammad ayat-ayat wahyu Tuhan tu tadi, disampaikan sedikit-sedikit 23 tahun. Bayangkan 23 tahun disambung-sambung, tapi saya ada kesilapan. Saya ada kontradiksi, saya dah tahu yang mana kita katakan mustahil manusia boleh buat contoh. Sedangkan kami sendiri buat slide tu tadi, buat slide tu sejak semalam atau sikit-sikit lagi pagi tadi, kan? Atau sikit masih lagi ada kesilapan. Kalau kita nak cari kesilapan memang ada. Contohnya, tanganlah dalam skrin kita kena tak? Perasan cik ejaan yang salah dekat dalam tu. Sebab kami ambil gambar-gambar yang dah ada ayat kat internet kan, kat internet. Jadi bila kita mana manusia yang menaipkan, manusia yang menulis, kita dengar Asbabun Surah Jumaat diriwayatkan pada hari Jumaat. Tidak Indonesia tu memang eja Jumaat CGA. Tapi kita tadi hari Jumaat kan, Jumaat. Sepatutnya double A, Jumaat. Jadi memang ada typo kat sial. Jumaat dengan Jumaat memang asyik sama sebutannya, sebutan pun dah lain kan. Jadi di situ kesilapan manusia. Tapi Al-Quran akan salah. Kerana apa? Sebenarnya Al-Quran tu tadi disampaikan secara lisan oleh Nabi Muhammad. Dan kelebihan Nabi Muhammad, walaupun dia dari sifat dia membaca dan menulis, sikit perkara biasa, orang yang sifat dia baca menulis buku Al-Quran tadi, adakah nya dikatakan nya yang menulis? Jadi Allah sedar nak pada kenapa Allah sampaikan, nak menunjukkan bahawa sebenarnya memang Al-Quran ini datang daripada Tuhan sendiri, Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang beri kelebihan kita untuk hafal, untuk baca dan hafal Al-Quran. Kata Nabi Muhammad seorang saja, kita dengar, boleh Google orang-orang buta. Orang buta belajar daripada mendengar saja. Hafal daripada hujung Al-Quran, daripada mula Al-Quran sampai hujung Al-Quran. Kita kata mungkin mustahil, tapi kalau di mana ada kemahuan, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena minta bantuan Allah. Semua nak hafal Al-Quran, nak sesuatu, memang kena semua kerana dengan bantuan Allah. Daripada awal sampai hujung, hafal orang buta. Orang pekat sikit lah. Orang pekat sikit dapat dengar kan. Mungkin orang pekat melalui penglihatan. Melalui penglihatan. Dia hafal melalui penglihatan. Orang-orang yang istimewa tu, selalunya diberi satu kelebihan. Bila mana yang si dapat melihat, yang diberi kelebihan mendengar yang lebih baik daripada orang yang kita biasa tu tadi. Jadi belajarlah mendengar. Cakap fikah kita kan. Kami tanya waktu ikra, waktu sebut bacaannya, cuba dengar je apa yang disebutkan. Sebab panjang pendek bunyinya, kita perlu dengar sendiri betul si bacaan kita. Jadi kena Allah satu perjalanan. Tapi macam kami pada, bukanlah pandai yang Allah pandang, tapi konsistensi, istiqamah, konsisten kita belajar setiap hari, jaga iman kita, usaha kita. Bila kita buat salah, cepat-cepat kita bertaubat. Dalam konsisten kita nak menjadi hamba yang baik, manusia yang baik sebenarnya. Jadi asbabun nuzul tu tadi 1911 diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Jabir, salah seorang sahabat Bukhari, orang yang meriwayatkan. Jabir, ia berkata pada hari Jumaat, macam hari Jumaat, ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah dagang, para sahabat langsung keluar masjid. Hanya tinggal 12 orang sahaja. Jadi ada orang datang, kafilah dagang datang ke masjid. Bila kafilah dagang datang tadi, maksudnya para sahabat tadi keluarlah untuk berbeli. Wallahualam sama ada berjual atau berbeli berjual-beli. Hanya tinggal 12 orang je yang dengar khutbah Nabi masa Lalu Allah turunkan ayat tu. Tadi. Ayat yang ada, tinggalkanlah jual beli. Dengarlah khutbah tadi. Dengar khutbah Nabi tadi. Jadi kena Allah, di situ ada datang seruan untuk solat Jumaat. Jadi siapa yang wajib untuk solat Jumaat? Pertama sekali pastinya orang Islam saja. Kedua, semalam kita kenalkan perkataan baligh. Baligh betul tadi orang yang cukup umur. Jadi kanak-kanak yang si tahu apa, yang si tahu betul atau salah dan sebagainya, yang masih sifatnya bermain dan sebagainya, sifatnya bermain, belum faham lagi tentang tanggungjawab, tentang yang sebagainya lah, belum faham. Jadi baligh tu bagi yang laki-laki, kita ikut mazhab Syafi'i 12 tahun. 12 tahun. Yang perempuan seawal umur 9 tahun kalau dah keluar darah haid tadi, darah haid.
Jadi sebenarnya ia hanya panduan. Bila mana anak-anak kita dah pandai berfikir sendiri, kita dah ajar setidaknya untuk mula semayang seawal usia. Kalau seawal usia 3 tahun lagi baik, tapi kalau dah 7 tahun, ia seruan Nabi suruh ajarlah anak-anak kita mula sembahyang pada umur 7 tahun. 7 tahun. Bila dah masuk 9 tahun, startlah menghukum. Cuba hukum dengan kasih sayang lah. Bukan hukum sampai mendera kan. Hukum dengan kasih sayang. Kalau masih si mau semayang. Sebab baik dia umur 9 tahun, 9 tahun tadi, macam kita mana 10 tahun tadi, dah bagi yang perempuan, dah masuk umur baligh, dah wajib ke atasnya, dia dah tahu kewajipan untuk sembahyang tu tadi, maka dia start akan tanggung dosanya ke diri. Bila kita sembahyang. Jadi kita sebagai mak bapak, kita kasih sayang kita kepada anak-anak kita, pastikan setidaknya jaga hubungan dengan Tuhan daripada awal usia. Jadi baligh cukup umur. Ketiga, mestilah lelaki. Jadi bagi cerita pasal wajib tu maksudnya mesti mesti orang lelaki mesti solat Jumaat. Okey, keempat, yang berakal. Orang gila macam ni, si wajib. Orang gila si wajib. Orang yang waras, orang Jawa cakap waras, waras. Okey. Kabare waras. Jadi kita orang yang waras, orang yang berfikir, yang dah mampu berfikir, wajib juga untuknya solat Jumaat. Okey. 5, berkemampuan. Kemampuan tu tadi maksudnya tadi ada kemampuan untuk pergi masjid, kemampuan untuk dari segi fizikal juga lah, kesihatan. Dari segi kesihatan juga, kemampuan tu dari segi fizikal, dari segi kesihatan. Lepas tu kita nanggah siapa yang tidak diwajibkan untuk ada empat golongan yang tidak wajib untuk solat Jumaat tu tadi. Dan keenam, perlulah merdeka. Merdeka tadi yang bukan hamba, yang bukannya yang hari tu mungkin kita ada istilah hamba abdi lah. Wallahu alam. Mungkin di tempat-tempat lain yang kita tahu di pedalaman, wallahu alam, ada konsep hamba tu dalam satu rumah ya. Hamba sahaya tadi hamba saya dah. Jadi siapa yang hamba tidak wajib ke atas mereka. Tidak wajib atas mereka untuk sembahyang Jumaat. Dan bermukim. Apa yang dimaksudkan mukim? Memang orang sialah, orang setempat. Kita memang tinggal, macam contohnya Brosha dekat Vista Perdana, kita dah bermukim situ. Kita dah bermukim. Saya dah hasrat untuk pindah balik Kuching. Sebab bini, anak, mak tua semua dekat situ, dah beli rumah situ dan sebagainya. Kita dah menetap situ. Jadi memang bermukim. Ya, istilah mukim. Jadi hari itu kita belajar satu istilah, bermukim. Kita dengar mukim kan. Mukim tu bermaksud orang yang duduk situ. Memang duduk situ. Jadi untuk solat Jumaat wajib sekurang-kurangnya 40 orang. Yang bermukim. Orang yang bermukim tadi ada 40 orang. Kalau si cukup 40 orang, contohnya kita duduk kat Bario, satu keluarga, 2 keluarga je. Si cukup 40 orang. Maka setiap ada solat Jumaat jatuh si wajib je untuk solat Jumaat. Kalau ada 40 orang, maka wajib untuk dan ada apa lagi kalau di masjid memang ada orang mula sembahyang Jumaat kan, memang wajiblah kita untuk sembahyang Jumaat. Lagi orang yang jauh-jauh, yang duduk kat pedalaman yang terlalu jauh, saya ada kemampuan untuk pergi ke bandar untuk jauh-jauh pergi sembahyang Jumaat, wajib ke atasnya untuk solat Jumaat. Jadi apakah beza Mustaustin? Apakah beza musafir? Ada 2 lagi ekstra. Mustautin tak? Contohnya macam kita cikgu, kita polis, kita immigration yang datang bertugas di tempat orang lain. Tapi satu masa kelak kita harap kita akan pindah balik ke tempat asal kita. Bagi orang yang macam tu, wajib ke atasnya untuk sembahyang Jumaat. Wajib juga. Cuma masih dapat dikira dalam 40 orang tu tadi. Dapat dikira dalam 40. Yang masih dikira orang luar, orang yang akan berhijrah balik ke tempat asalnya. Jadi kalau untuk sembahyang Jumaat atau pengetahuan am, mungkin kebanyakan kita tahu kan, pengetahuan am, orang yang luar daripada kawasan kita dikira dalam 40 orang tadi. Okay? Bila cukup 40 orang, walaupun tadi
ada cikgu, ada polis, ada immigration tadi, kira baru cukup 40 orang. Baru cukup 40 orang. Sepatutnya si dapat dikira yang orang-orang yang luar tu tadi. Orang yang luar tu tadi si dapat dikira. Kita sepatutnya kira orang yang bermukim sahaja. Bermukim sahaja. Tapi si mustahil Si mustahil ada juga cikgu-cikgu yang situ yang memang dah menetap situ. Tapi bila raya balik jugalah. Raya balik. Tapi dari segi tinggal memang menetap situ. Saya dah hasrat untuk pindah balik. Saya dah hasrat untuk pindah balik. Dia dah kira mukim. Dia kira dah bermukim. Kemudian yang terakhir bermusafir. Yang musafir tu orang yang bergerak, yang apa? Perlu travelling. Perlu travelling. Bila travelling, si wajib ke atasnya untuk solat Jumaat. Si wajib untuk solat Jumaat. Tapi masih wajib untuk solat Zuhur. Solat Jumaat tu kita pergi masjid kan. Solat Jumaat 4 rakaat. Solat Jumaat 2 rakaat. Solat Zuhur 4 rakaat. Okay, jadi itu 4 rakaat. Apa yang maksud 4 set 4 set 2 kali sujud. Sekali rukuk, berdiri, baca Al-Fatihah. Yang 1 set. Jadi kalau kita sebut 4 rakaat, 4 kalilah kita ulang. Kalau kita sebut 3 rakaat, 3 kalilah kita ulang. Kalau kita sebut 2 rakaat, 2 kalilah kita ulang. Pagi awal, macam pagi tadi, awal pagi kita bangun tidur. Bukan bangun tidur awal bukan bangun tidur pagi tu tadi, baru sembahyang sebelum matahari naik. Waktu subuh kita diwajibkan untuk sembahyang subuh 2 rakaat. Maksudnya kita sujud 4 kali. Kalau 2 rakaat, sekali rakaat, 2 kali, 4 kali sujud. 4 kali sujud, 2 kali rukuk. Ada rukuk tu pasal tunduk hormat yang kita cerita semalam. Jadi ni just untuk pemahaman kita. Bagi musafir tak wajib ke atasnya tapi jatuh sunat. Sebab itulah solat Jumaat ni tadi dalam kategori solat sunat juga. Okey, Waalaikumsalam. Haji Serinya, terima kasih sesama. Okey, Haji Serinya ada kataman Quran. Subhanallah. Okey, kataman Quran. Okey, kataman Quran bermaksud orang yang dah baca, budak-budak atau dewasa, tak kira budak-budak dewasa, selalunya kataman Quran ni budak-budak lah. Yang dah dewasa, yang dah habis baca Al-Quran, kita buat majlis. Tak diwajibkan buat majlis, tapi kita buat majlis nak meraihkan, nak kira macam konvo lah. Konvo dah habis baca Al-Quran sekali. Tapi sepatutnya bukannya sekali tu je kita habis, kita kena selalulah kalau boleh sebulan sekali, setahun sekali kita habis baca daripada awal Al-Quran sampai hujung. Nak bagi peringatan kepada diri kita sendiri. Inilah satu agama yang suruh kita ada hubungan dengan Al-Quran. Ada hubungan dengan Al-Quran. Okay, insyaAllah. Alright. Jadi ni syarat wajib untuk solat Jumaat. Siapa yang ada semua syarat-syarat ni, yang ada semua 7 syarat ni, 7 betul lah, 7 syarat ni kena pergi solat Jumaat. Okey. Apa yang membolehkan solat Jumaat tu sah? Pertama sekali, ditunaikan pada tempat yang khas. Memang solat tu, kalau kat kita sini, masjid-masjid yang berjumaat. Surau, tak ada Jumaat, tak kira sah. Kalau tak diwartakan atau tak diberi kebenaran untuk solat Jumaat. Kenapa kita kat Sarawak ni kena ada kebenaran, tak boleh buat sendiri kat rumah? Kalau ada 40 orang, kita sendiri kita nak buat Jumaat. Pertama sekali kita risau kalau kita nak setiap minggu, tak konsisten. Ada 40 orang, tu satu perkara. Sebab kadang-kadang Kelab Miri ni kita ada 38 buah masjid. Kita ada 150 lebih buah surau. Kadang-kadang masjid dan surau tu berdekatan, berhampiran. Dan orang Islam kita bertebaran. Kadang-kadang walaupun berusaha duduk kat Bista Perdana memang tak ada masjid atau surau lah. Okay. Surau yang paling dekat, masjid yang paling dekat, Masjid IKBN. Masjid satu lagi kat Permai Jaya. Kalau ikut ada surau baru kat Pujuk 5. Jadi masjid dengan surau, apa beza dia? Sama saja tempat sembahyang. Cuma yang beza dia tadi, surau ni kecil sikit, masjid besar sikit. Tapi kadang-kadang tak semesti juga. Masjid ni selalunya memang ada berjumaat, tapi ada juga masjid yang tak berjumaat. Kerana dari segi lokasi lah. Dari segi lokasinya mungkin terlalu dekat kan. Contohnya, waktu PKP hari tu, macam Masjid Miri dengan Masjid At-Taqwa dekat Bandar Miri. Dua-dua masjid kat bandar kan. Dan masa tu kuota sebab kuota. Jadi salah satu masjid je digunakan untuk solat Jumaat. Jadi Allah Alam. Sebab apa itu? Sebab renovation. Sebab renovation.
Itu sebab renovation. Tapi ada satu kali Masjid Miri tak ada sembahyang, Masjid Jumaat hanya di Masjid Miri. Masjid Taqwa tak ada. Sebab tu waktu tu waktu renovation kot. Okay. Jadi apa pun kena tunaikan solat Jumaat kat tempat yang dihaskan. Bukannya sekati-sekati tempat kita nak sembahyang lah. Yang kalau boleh kita rujuk badan berwajib. Kalau kita badan berwajib kita kat sini, Jabatan Agama Islam atau Majlis Islam Sarawak sendiri yang mengeluarkan yang jaiz bagi pihak Majlis Islam yang mengeluarkan kebenaran untuk solat Jumaat. Jadi waktu kita perintah berkurung hari itu, bila mana kuota untuk satu masjid kita dah semayang jarak 1 meter, surau-surau pun dibagi kebenaran untuk solat Jumaat. Contoh macam surau Lembah Hijau, sekali dah naik taraf jadi status masjid berjumaat dah. Jadi waktu PKP hari itu masih surau tapi dibenarkan untuk Jumaat, lepas PKP terus dinaikkan taraf jadi masjid. Jadi surau boleh jadi masjid. Surau boleh jadi masjid. Okay. Keduanya, nak sah kena waktu Zuhur. Tak ada Jumaat buat waktu subuh, tak ada. Jumaat waktu asar, tak ada. Tak ada buat waktu maghrib atau waktu isyak. Solat Jumaat kena buat hari Jumaat lah. Tak adalah hari Jumaat. Solat Jumaat buat hari Khamis. Tak ada, tu ajaran sesat. Siapa buat solat Jumaat hari Sabtu, tu ajaran sesat. Jadi, sebab tu dalam kita Islam, kita berpandukan Al-Quran, berpandukan Nabi kita kan. Kita tak akan buat sengaja, orang busy lah hari kerja hari Jumaat. Jadi kita buat lah hari Sabtu, buat hari Ahad, buat keluar hukum sendiri kan. Tak ada. Macam ni tak ada dalam Islam. Kalau Islam kata hari Jumaat, maka kalau Tuhan kita kata hari Jumaat, kita buat hari Jumaat. Sebab tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi di Johor, Terengganu dan Kelantan, hari Jumaat cuti. Dibuat cuti, hari Ahad kerja. Jadi subhanallah. Ni kalau negeri-negeri yang majoriti macam tu lah yang berlaku. Tapi kita kat Sarawak terima dengan redha, hari Jumaat, hari bekerja, hari Ahad kita cuti. Okey. Tapi kita tak payah komplain kan dan sebagainya kan. Jadi kena buat waktu Zuhur. Waktu Zuhur. Lepas tu ketiga, kena berjemaah. Tak ada istilah buat sembahyang Jumaat sorang-sorang. Atau kita datang masjid, memang ada sembahyang Jumaat, khutbah semua. Lepas tu sembahyang sorang-sorang kat belakang. Aku niat solat Jumaat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada istilah macam tu. Kena ikut imam. Kena ikut imam yang ketua dalam sembahyang untuk sembahyang tadi. Kemudian mesti ada sekurang-kurangnya 40 orang. 40 orang sekurang-kurangnya. Tak boleh 39, tak boleh 38, tak boleh. Dia kena ada 40 orang yang jemaah, tak termasuk imam. 40 jemaah tak termasuk imam dan bermukim. Bukannya orang luar tadi, bermustautin atau musafir, tak dapat kira. Kena ada 40 orang yang bermukim. Barulah start wajib. Kalau tak ada 40 orang tadi, tak wajib. Contohnya kat mana? Kat Long Lama. Long Lama, susah nak dapat 40 orang dekat masjid. Mungkin sebab lokaliti jauh kan. Kat Long sebenarnya. Kalau nak kata pasal Long Lama, orang Islam belum ramai lagi. Jadi, kewajipan untuk sembahyang Jumaat dekat Masjid Long Lama, Masjid Darussalam Long Lama, belum lagi fardu. Tapi pernah waktu program. Kita buat program dekat Masjid Darussalam Long Lama tahun 2019. Tahun 2020. Tahun 2020. Awal 2020. Belum COVID lagi Belum COVID masa tu. Belum COVID. Mungkin dalam bulan 1, bulan 2. Kita buat waktu awal Muharram. Kembaran Hijrah. Program Kembaran Hijrah yang Rosyah akan anjurkan lagi dalam bulan 3 ni. Ni program Kembaran Hijrah ni penghayatan kepada peristiwa hijrah Nabi. Ajak kita berhijrah. Hijrah diri. Bukan artis yang berhijrah. Artisnya berhijrah dari dulu tak bertudung sosialnya dan sebagainya kan. Berhijrah dekat dengan agama, dekat dengan Nabi. Transformasi. Kita tengok macam contohnya Nilofa. Contohnya siapa lagi? Nabil Ahmad. Ni orang-orang artis yang dah berhijrah. Bukan fikir dunia hiburan semata-mata, dunia lawak semata-mata atau dunia glamour semata-mata. Sekarang ni fikir untuk dakwah Islam, untuk dekatkan manusia kepada agama ni tadi. Jadi kerana Allah satu program. Jadi buat kat Darussalam Long Lama masa tu kebetulan ada pelajar-pelajar. Memang orang dekat dekat Long Lama juga, kat Tinja dan Long Lama. Jadi pelajar cukup 40 orang.
kita buat sembahyang Jumaat. Tapi waktu tu sajalah. Waktu tu saja kita buat sembahyang Jumaat. Dan kita memang ada kebenaran lah. Memang kita kebenaran untuk sembahyang Jumaat tu memang dah ada. Cuma nak dapatkan 40 orang tu belum tentu. Tu pun bertunggu-tunggu lah. Kita tunggu-tunggu, ada hitung orang, ngam-ngam 42 orang. 42 orang. 42 orang, kita teruskan sembahyang Jumaat. Kalau tak cukup tadi, kita akan buat sembahyang Zuhur sahaja. Tak payah bertubah dan sebagainya kan. Jadi kita buat sembahyang Zuhur sahaja. Jadi, kerana Allah, ni kena ada 40 orang. Kemudian, tengok. Ni kita katakan, kita sebagai manusia, memang ada typo. Solat Jumaat disambung. tak dijarakkan. Betul kan? Okay, selesai. Oh, tak dapat. Dia punya ni dah full screen. Okey, tak apa. Kita teruskan saja. Dan ni tadi tak ada istilah datang sembahyang Jumaat tak dengar khutbah, kita tak ada dengar khutbah dulu. Mesti dengar khutbah dulu. Dia kena 2 khutbah barulah kita sembahyang solat sunat Jumaat ni tadi. Okey? Alright. Apa hukum meninggalkan solat Jumaat? Jadi bagi siapa yang tadi dah dengar dalil tentang sembahyang Jumaat, pertama sekali, ni tengok sama-sama. Siapa yang tinggalkan sembahyang Jumaat, apa akibat dia? Okay? 3 kali. Secara sengaja tak nak pergi sembahyang Jumaat. Maka Allah akan tutup hatinya untuk terima petunjuk. Jadi hari Jumaat ni, dah lah kita tak dengar majlis ilmu kat YouTube. Dah lah kita tak ada pergi masjid maghrib isyak dengar kuliah maghrib atau kuliah subuh. Tak ada dengar apa-apa majlis ilmu lah. Hari Jumaat pun kita tak pergi. Jadi bila dah 3 minggu berturut-turut, 3 minggu datang masjid tak dengar khutbah, maka gelap hati gelap, cenderunglah kepada kejahatan, cenderunglah kita nak tak rasa bersalah, ada buat dosa dan sebagainya kan. Jadi hati jadi gelap. Jadi kena belajar untuk sentiasa jaga Jumaat. Jadi bagi yang isteri-isteri, wanita atau ni kan, ajar anak-anak kita, ajar suami kita, anak-anak lelaki dan suami kita pergi ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Halau mereka pergi masjid. Kalau mereka mampu, tadi untuk sembahyang Jumaat, tak ada sakit, tak ada sebagainya kan. Hujan pun tak lebat dan sebagainya, tak ada masalah hujan dan sebagainya, tapi tak nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi sembahyang Jumaat wajib ke atas mereka pergi solat Jumaat. Ni hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud ni salah seorang perawi hadis juga, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih riwayat Abu Daud. Siapa yang sahabat yang dengar daripada Nabi, Abu Ja'far Ad-Damri. Ni sistem akademik Islam. Dia sebenarnya bukan sekadar Abu Ja'far aja. Nanti sampaikan pada ni, sampailah Abu Daud. Dia ada nama-nama orang. Siapa yang dengar daripada siapa. Ni berbeza kita dengan kalau dalam Bible sendiri ni from Peter, dikatakan daripada Peter, Book of John, Book of Luke, Book of Matthew, Book of Mark kan. Dikatakan daripada Mark, John, Luke, Ezekiel, contohnya dan sebagainya kan. Ni nama-nama orang. Tapi tak dapat disahihkan. Betul ke orang ni yang nampak benda ni, dengar benda ni, tak dapat nak diceritakan. Kita tak tahu siapa yang tulis pun, kita tak tahu siapa. Tulis buku tadi yang menulis hadis tadi, yang mencatatkan, yang buat buku hadis, pun tak tahu siapa. Tak tahu siapa yang tulis. Ni berbeza Bible dengan kita. Buku hadis kita dalam Islam. Sebab itulah, kalau ikutkan, Bible tak dapat dibandingkan dengan Al-Quran. Bible hanya dapat dibandingkan lebih kurang sama macam hadis kita. Tapi hadis kita level dia lebih tinggi. Sebab kita ada sanad dan matan. Matan dia teks dia. Sanad tu siapa yang sampaikan. Ini sistem akademik dalam Islam. Jadi sebab itulah bila kita cerita tentang Islam, kita bukannya percaya buta. Kita memang pada asalnya kita kena ada leap of faith. Leap of faith dengan bukti-bukti yang dah ada. Bukti-bukti yang ada. Kita percaya dunia ni bukannya berlaku sendiri kan. Tak ada benda yang semula jadi. Semua benda yang berlaku pun atas izin Tuhan. Kadang-kadang kita tengok kereta hancur, orangnya selamat. Kereta tak hancur, orang tu meninggal dalam kereta. Jadi siapa yang menentukan seorang tu meninggal, tak meninggal siapa yang menentukan orang tu selamat, tak selamat. Jadi kita yakin ada kuasa selain kita percaya dengan miracle, benda yang berlaku, maka ini semua dengan izin Tuhan. Jadi
Amaran kedua untuk kita jangan tinggalkan solat Jumaat, sungguh harus berhenti orang yang terbiasa meninggalkan solat Jumaat, atau sesungguh Allah akan menutup hati-hati mereka, kemudian sungguh benar-benar mereka akan termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah, kita minta jauh kita daripada golongan yang lalai. Malah dalam solat kita pun, kalau kita tak jaga betul-betul kita masuk dalam golongan yang lalai, yang ambil enteng atau sambil lewa dalam jaga semayang kita. Ada masa lagi ni untuk semayang. Itu antara orang yang melalaikan solat kan. Orang yang semayangnya tak ada efek pada diri dia. Dia macam semayang just cukup syarat je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alamin, arrahmanirrahim. Habis Fatihah terus rukuk. Tak ada nak baca surah tambahan, tak ada nak tambah yang benda-benda yang sunat lah. Bacaan sunat. Rukuk pun tak ada baca apa-apa. Walaupun tak diwajibkan untuk baca apa-apa, tapi kita dianjurkan untuk baca sekurang-kurangnya Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu paling kurang. Kalau boleh, Subhanallah Rabbihamdihi wa bihamdih. Jadi, Subhanallah, kalau sujud, Subhanallah Rabbi'ala wa bihamdih. Jadi, Rabbi'ala, yang Allah yang Maha Tinggi. Jadi, kena Allah, ni amaran. Bagi orang yang just tak cukup kuat dengan ayat Al-Quran, Nabi sendiri ajar kepada kita. Siapa ni? Ini akibat dia. Dia akan akibat. Tak dapat ilmu langsung. Okay? Kemudian, ini satu lagi amaran. Kalau kita dengar, siapa yang tak nak semayang berjemaah, yang bagi yang lelaki tak nak semayang berjemaah di masjid, sedangkan masjid sebelah rumah saja, Nabi pernah sebut, bukannya betul-betul bakar, tapi jemaah kalau boleh, Nabi nak bakar rumah-rumah orang yang tinggalkan Jumaat. Okay. Dia nak suruh orang lain tolong imamkan. Nabi nak suruh orang lain imamkan, dia nak pergi bakar. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Tapi Nabi ni tanda ketegasan. Ketegasan Nabi untuk suruh kita semayang Jumaat. Ini amaran. Tapi Nabi tak pernah buat. Dalam sejarah, dalam rekod tak pernah buat. Ini macam satu amaran untuk kita tengok keseriusan, kepentingan, kewajipan ni tadi yang kita mesti betul-betul semayang Jumaat. Jadi ni ada lagi yang lain daripada ni tadi dalam riwayat Abu sebelah ni, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, ni perawi hadis, bahawa siapa yang meninggalkan solat sebanyak 3 kali, maka ia adalah munafik. Subhanallah. Yang ni kita takutkan. Sebab tu tanya bagi orang yang masuk Islam, dia sebelum masuk Islam, dia betul-betul nak belajar dulu. Dia nak belajar dulu. Atau lepas dia masuk Islam, tak semestinya tunggu kalau kita dah cukup bukti, kita percaya adanya Tuhan, adanya Nabi-Nabi. 2 perkara ni je. Adanya Tuhan, yakni Allah, adanya Nabi-Nabi dan Nabi kita Nabi Muhammad. 2 perkara ni je. Kalau yakin dah ada, memang segala bukti-bukti menunjukkan mustahil Al-Quran ni dicipta oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bukan saja contoh manusia terbaik, apa yang diajarkan semuanya baik-baik. Jadi kita tengok dalam sejarah sendiri pun, dia bukan mementingkan diri dan sebagainya. Kalau kita belajar kenali dia, mustahil dia ni orang yang menipu, orang yang dan sebagainya kan. Jadi kalau kita yakin 2 perkara ni, adanya Tuhan dan adanya Nabi kita, dan Nabi kita yang akhir zaman ni, walaupun kita tak ada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita dah seorang Muslim, dah boleh bersyahadah, dan kita boleh teruskan untuk belajar. Untuk belajar dan belajar lagi kan. Orang yang lahir Islam pun belajar dan belajar lagi kan. Jadi sama juga untuk saudara baru. Jadi kita ni nak elakkan diri, sebab bukannya Islam dan bukan Islam. Islam dan kafir. Kafir ni tadi orang yang tak dapat terima Islam. Orang yang tak dapat terima Islam langsung. Konsep Tuhan satu tak dapat terima. Konsep adanya Tuhan pun tak dapat terima. Ni orang yang kafir. Jadi orang yang kafir. Kalau kita dah mengaku adanya Tuhan, adanya Nabi, dan Nabi itu adalah Nabi Muhammad, sebenarnya kita dah seorang yang Muslim. Walaupun kita belum lafaz lagi. Dari segi kepercayaan, kita dah seorang yang Muslim. Jadi kita boleh bersyahadah. Bab munafik, dalam awal suratul Fatihah, ada suratul Baqarah. Lepas Fatihah, surah yang paling panjang Al-Quran, Suratul Baqarah. Suratul Baqarah 266 ayat. 256 ayat. Okey. Pandai lupa pula berapa ayat
Suratul Baqarah 200 lebih ayat lah. 200 lebih ayat, yang pasti 250 lebih ayat, yang pasti lah 250 lebih ayat, surah yang sangat panjang. Awal surah tu boleh baca terjemahannya. Pertama sekali Allah cerita tentang orang yang bertakwa, orang yang takut pada Allah, orang yang patuh pada Allah, orang yang mengharapkan belas kasihan Allah Tuhannya. Kedua, orang yang memang tolak, orang yang memang tak dapat terima, dia nak sembah Tuhan dia juga, Tuhan yang dicipta sendiri, Tuhan yang tak tahu mana asal usulnya, yang tak mampu membantu dia kan. Jadi dia sembah Tuhan selainnya. Ini orang yang dimurkai Allah dengan surah Al-Fatihah. Dan ketiga, orang yang munafik. Bukannya orang sesat saja, orang munafik. Munafik tadi berpura-pura seolah dia kata diri dia Islam. Ni kita risau kebanyakan saudara baru yang masuk Islam hanya sebab perkahwinan semata-mata, dan tapi menolak apa yang Islam ajar. Ini kita tak mahu. Sebabnya Islam ni tak boleh dipaksa. Segala yang diwajibkan ke atas kita buat sebab kita tahu ni baik untuk kita, sebab Tuhan yang amanah, Tuhan yang perintahkan kepada kita. Tuhan bukan nak membebankan. Semua yang Tuhan perintahkan bukan untuk membebankan, tapi untuk menyelamatkan kita. Membantu kita mencapai ketenangan, membantu kita merasa cukup dengan apa yang kita ada, membantu kita kerja di dunia tapi bahagia juga di syurga nanti. Subhanallah. Jadi kalau siapa yang tiga kali tak sembahyang Jumaat, disebutkan sini Nabi sebut dia adalah orang-orang yang munafik. Subhanallah. Jangan kita jadi orang munafik, orang yang berpura-pura. Walaupun kita lahir Islam tadi kan, bila mana kita tadi ni just ikut aja kan, bapak suruh, ustaz suruh dan sebagainya, bukan atas diri sendiri kan, Jadi ini orang-orang yang munafik, yang tak ada nak usaha untuk mencari kebenaran dalam agama. Okey, jadi ayat yang Jumaah tadi sama juga ayat macam tadi Jadi kerana Allah. Ni golongan yang terkecuali. Okey, golongan yang terkecuali. Siapa golongan terkecuali? Pertama, orang yang sakit. Kedua, kalau hujan yang terlalu lebat, kita risau banjir apa semua dan sebagainya, risau keselamatan dan sebagainya, memang tak mampu. Kalau masjid sebelah rumah tak patut lah kan. Kalau risau, maka terbatal. Tak semestinya hujan lah, kalau bencana alam juga terbatal kewajipan untuk solat Jumaat. Kalau pertama tadi sakit ni bukan sakit yang memang sakit yang memang tak dapat bergerak, memang admit kat hospital dan sebagainya. Jadi memang jatuh ni. Kalau lagi sekadar tapi kalau batuk dan sesemua dalam zaman COVID ni tak digalakkan lah. Kita takut kita membawa penyakit kan, jadi tak digalakkan untuk ni pun jatuh terbatal jugalah. Terbatal juga dari segi kewajipan. Tapi jangan semudahnya ni, kadang batuk sikit-sikit kita rasa tu gatal biasa kan, dah terus tak pergi sembahyang Jumaat. Tu Allah tahu hati kita kan. Jangan nak ni lah. Batuk-batuk macam tu dapat pula pergi mall, dapat pula pergi kerja kan, tapi nak pergi masjid tak dapat. Jadi ni jangan double standard lah bab sakit tadi Ketiga, orang yang musafir. Siapa yang travelling, bekerja kan, tapi dia kena lebih 98 marhalah. 98 km atau 2 marhalah. Lebih pada 100 km. Contohnya 100 km pergi Bintulu. Kalau kita pergi Bintulu, kalau pergi Niah, Berkenu belum sampai 90 km kan. Kalau pergi Bintulu atau pergi ke Brunei, sampai ke tak? Kalau Kuala Belait tak sampai lah. Travelling yang jauh, lebih daripada 98 km, hampir 100 km, dikira musafir. Kalau naik kapal terbang memang confirm lah. Naik kapal terbang pergi Kuching, pergi ni, kira dah musafir dah. Kita memang musafir. Kalau kita kira seorang yang musafir, kalau kita musafir ni tadi maksud jadi bergerak lah. Kita yang bergerak-gerak kan. Bergerak-gerak, bukan satu tempat lebih daripada 3 hari. Kita bukan lebih daripada 3 hari. Tak ada ni Jadi dikira ni. Kalau lebih daripada 3 hari, dah dikira bermastautin. Kalau mastautin, wajib ke atasnya. Faham? Itu tadi yang kita cerita tadi, mastautin. Dia datang kita tahu datang tu memang stay seminggu.
kita stay seminggu dekat Kuching contohnya, kita kat ni stay seminggu dekat Kuching, tapi itu tak termasuk hari perjalanan. Kalau seminggu tu tadi hari perjalanan dan hari balik. Hari perjalanan hari balik tak kira. 7 hari kan. Hari perjalanan hari balik tak kira. So ada 5 hari. Pun lebih daripada 3 hari kan. Kita tahu awal-awal kita memang dah mustatim. Jadi wajib ke atas dia untuk solat Jumaat. Kalau dia jumpa 2 Jumaat tu kena sembahyang Jumaat lah. Tapi hari perjalanan, kalau dia pergi hari Jumaat tu tak wajib ke atas dia. Hari perjalanan, hari balik memang hari bergerak kan. Hari bergerak tak wajib ke atas dia untuk solat Jumaat. Boleh ya? Ada soalan ya? Okey, tak ada. Ingatkan tadi ni WhatsApp. Okey. Keempat, golongan yang tak wajib untuk sembahyang kalau kita dalam keadaan takut. Kalau kita dalam takut. Contohnya macam saudara Islam kita dekat Uyghur. Kita bukan cerita pasal Palestin saja, cerita pasal Syria saja. Orang umat Islam yang tertindas oleh kerajaan sendiri, perang saudara, dan kadang-kadang ni yang Israel tu bukan perang saudara lagi lah. Memang apa ni? Pembantaian atau memang genocide lah. Pengambilan secara paksa. Perang yang secara paksa kat atas ni orang lawan guna batu dan senapang saja dengan lawan kereta tank, jet pejuang dan bom-bom. Nauzubillah. Kita ni kalau kita takut macam ni tak wajib kalau dengan tempat-tempat macam ni kita tak wajib ke atas kita untuk sembahyang Jumaat. Macam just nak ceritakan sahabat saudara kita dekat saudara Muslim kita yang China, kat negara China, dekat sempadan Rusia dengan China. Jadi ada satu tempat nama dia Uyghur. Uyghur ni jadi tempat orang Islam. Tempat orang Islam ada berjuta-juta. Malah dikatakan satu masa dulu, satu masa lah, tak tahu sekarang ni. Tak tahu sekarang macam mana. Satu masa dulu dikatakan orang Muslim China lebih banyak daripada orang Malaysia. Kalau orang Malaysia berapa? 32 juta. Orang Muslim Uyghur di China sendiri lebih banyak daripada orang Islam dekat Malaysia. Bukan maksudnya penduduk Malaysia. Lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Jadi kalau kita takut dizalimi macam di Uyghur, siapa-siapa yang berpuasa, siapa-siapa yang solat, siapa-siapa yang tak boleh melawang azan pun, ada masjid keliling dekat bandar Uyghur tadi. Urumqi. Brosha pun tak ingat nama tempat. Tapi boleh tengok kat YouTube. Tengok YouTube ada yang seorang tu tadi dia macam membahayakan diri dia lah masuk dalam negara itu. Tengok betapa dahsyat tahun 2022 ni masuk seorang warga Pakistan kalau tak silap. Dia buat video lah tapi berbahasa Inggeris lah, dia jelaskan. Jadi memang kita tengok dalam keadaan ketakutan. Bila tanya kan, awak puasa, dia datang waktu bulan Ramadan puasa, cepat-cepat dia tadi ambil makanan, saya tak puasa. Dia tadi orang Islam, dia jawab salam kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita dapat dengar, dia bagi salam. Menunjukkan dia seorang yang Islam lah. Tapi oleh kerana takut tadi takut diri dia tadi dihukum kerana mengamalkan Islam. Ni sebab negara komunis kan, tak boleh ada agama dan sebagainya. Jadi bila kita dalam takut dizalimi, jatuh tak wajib ke atas kita untuk solat Jumaat. Jadi itulah penting kita belajar dalam kita sekarang ni memang aman damai kita tak minta lah, tapi kalau anda kata berlaku kat kita sekurang ada ilmu kita tahu tak kita memaksa diri kita untuk ke masjid, membahayakan diri kita untuk dizalimi tadi Jadi subhanallah. Dan yang terakhir, yang pasti yang kalau ni tengah berperang, kalau tengah berperang hari Jumaat, dalam waktu Zuhur, yang ni pun sama juga, jatuh terkecuali juga orang-orang macam ni untuk solat Jumaat. Bagi yang bekerja macam mana? Yang kerja buruh, yang kerja ni tadi tak ada pelepasan dan sebagainya, dia sebenarnya kena usahakan. Tak ada dalam golongan yang terkecuali tak ada golongan yang terkecuali. Melainkan dia tadi dia kira golongan hamba. Kalau di golongan hamba tadi, maka dia terkecuali juga. Okay. Alright. Jadi apa dalil untuk khutbah Jumaat? Dalil untuk Jumaat. Kenapa khutbah Jumaat tadi dibaca hari Jumaat? Okay. Daripada Ibnu Umar, anak kepada Ibnu ni maksudnya anak kepada Umar. Ibnu Umar. Dia sama maksud dengan bin kalau perempuan, anak perempuan, binti kan, dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Semoga keselamatan ke atas radhiyallahu an, maksudnya reda Allah ke atas para sahabat
anak Umar, dia meriwayatkan, dia dengar Nabi cakap berkhutbah pada hari Jumaat secara berdiri. Dia berdiri, kemudian baginda duduk, kemudian baginda berdiri semula. Jadi menunjukkan Nabi ada berkhutbah hari Jumaat. Jadi ini dalil yang menunjukkan, ni dalil hadis lah, hadis tadi ada menyampaikan khutbah. Dalam Al-Quran mungkin tak adalah sebut pasal kewajipan khutbah, tapi Nabi sebagai contoh kita, Nabi yang menunjuk kita cara kita semayang, cara kita puasa, cara kita tunaikan haji dan sebagainya. Dan Nabi juga tunjuk cara mana nak buat solat Jumaat, adanya khutbah Jumaat. Jadi ini cara untuk buat khutbah, Nabi tunjukkan. Ada khutbah pertama, untuk sebelum khutbah kedua, duduk sekejap, kemudian berdiri semula untuk khutbah kedua. Jadi 2 khutbah sebelum kita semayang sunat Jumaat, 2 rakaat. Okey, apa rukun-rukun khutbah? Khutbah kena tahu apa rukun-rukunnya. Pertama sekali kita kena puji Allah SWT. Ni kena tahu kenapa? Dalam kita duduk atau kita tengok online kan, kita dengar Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada sebut benda tu, kita dah memuji Allah SWT. Okay? Kena ada selawat ke atas Nabi. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang dalam khutbah yang kedua. Kemudian kena ada wasiat dengan ketakwaan di kedua-kedua. Ni ittaqullah. Kena ada ittaqullah. Bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah. Kena panggil manusia yang siapa jemaah kena ajak dia untuk ada rasa takut. Ada rasa berharap atas pengharapan kepada rahmat Allah. Rahmat ni kita dah cerita semalam. Bukannya kita dah harapkan kemurahan Allah. Murah Allah bagi rezeki yang banyak, tapi Allah sayang kita juga. Ini maksudnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada baca ayat-ayat Quran. Ada ayat Quran. Ingatkan dalam antara pertama dan kedua ada baca surat Al-Quran. Ini rukun. Bila kita tadi sebab itulah kita dengar khatib kan, dia baca terjemahan saja. Dia tak baca ayat Quran tu sendiri. Tak betul lah. Mesti baca ayat Quran tu sendiri dalam salah satu khutbah tu tadi. Sebab bila kita cerita pasal solat Jumaat ni sebagai peringatan kita, kenalah ada ayat Al-Quran kita kongsikan. Kalau kat gereja dia baca Bible kan. Kalau kita hari Jumaat kita baca Al-Quran. Al-Quran tu kena ada. Jadi kita memang ada tajuk-tajuk. Teks khutbah kita disediakan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Jadi orang yang baca ni tadi, memang rukun-rukun ni memang semua dah masuk dah. Tinggal baca saja. Kemudian yang terakhir, kena ada doa. Doa ni pun dalam teks khutbah juga. Dah ada doa dia tadi. Di 5 rukun khutbah yang ada. Jadi kita kena belajar untuk dengar mana komponen-komponen yang memuji Allah, yang selawat, yang wasiat, yang ayat Al-Quran yang nak diceritakan dan khutbah tadi, insyaAllah. Okay. Macam minggu lepas, iman dan kehidupan. Minggu ni belum tengok lagi apa teks khutbah. Minggu akan datang. Minggu lepas, tajuk dia iman dan kehidupan. Jadi boleh buka Masjid Ilmu Miri, buka balik, tengok balik rakaman. Kita boleh dengar sendiri. Kalau baca teks khutbah, ada kita kongsikan dalam grup WhatsApp, Telegram saya tak ada share. Boleh join grup WhatsApp bit.do/community Hidayah Miri. Boleh. Nanti dia akan redirect untuk pergi ke grup WhatsApp, join. Jadi apa syarat sah khutbah? Pertama sekali, mesti dah masuk waktu Zuhur. Jadi, kalau yang orang selalu bercakap sebelum waktu Zuhur tu tazkirah saja, tazkirah peringatan. Tu kerana tazkirah bagi peringatan buat satu tajuk majlis ilmu tu bukan kira khutbah, tu hanya tazkirah, peringatan. Tazkirah ni maksudnya peringatan. Kemudian didahulukan bacaan khutbah. Jadi bacaan khutbah daripada solat Jumaat. Jadi bacaan khutbah tu kena ada. Teks khutbah tadi kan kena bacakan dulu sebelum solat Jumaat. Tak ada baca khutbah selepas sembahyang Jumaat. Kita sembahyang dulu baru baca khutbah. Tu sembahyang hari raya. Sembahyang dulu baru baca khutbah. Tu hari raya. Tapi kalau hari Jumaat kita baca khutbah dulu. Baru kita solat sunat tadi. Solat Jumaat tadi. Okey. Ketiga, kena baca rukun khutbah dalam bahasa Arab. Kena ada bahasa Arab. Sebab tu dalam khutbah kedua atau awal khutbah pertama selalu dalam ada ni tadilah. Adalah bacaan dia, ada bacaan dia yang jadi kita dengar dalam bahasa Arab. Sebab tu kena belajar sedikit-sedikit. Macam Bro Syah sendiri pun belum pandai bahasa Arab, tapi kita faham ada perkataan-perkataan yang kita biasa tengok.
Kita biasa tengok, kita biasa dengar, kita faham. Ni ayat ni, dalam terjemahan dia, ni ayat dia. Jadi subhanallah, akan menambah insyaAllah. Siapa yang belajar sikit-sikit, dia akan menambah keyakinan dia. Maksudnya terjemahan ni tadi, ada potensi lah. Memang ada potensi, memang betul lah dari segi terjemahannya. Kemudian, keempat, apa yang syarat sah dia tadi? Kena buat berturut-turut. Tak ada istilah, habis khutbah pertama pergi makan dulu. Pergi toilet dulu, tak ada. Yang imam, yang ketabik pergi toilet, tak ada. Dia berturut-turut. Khutbah pertama, duduk sekejap, berdiri, terus lepas habis tu, terus mayang solat khutbah. Barulah dikira sah solat Jumaat tadi. Kalau kita tengok dalam setempat kita, sebab itulah kita penting kita belajar tentang solat Jumaat ni nanti. Kadang-kadang manusia kan, sebab belum belajar, belum memahami, dia buat suka dia, ikut suka dia kan, ikut suka dia. Jadi tak boleh kita kena belajar, kena ikut apa yang telah diberitakan. Lepas tu khatib mesti lelaki. Tu kadang-kadang bila mana ada perempuan pula yang baca khatib, ni dah sesat. Kalau nak sah sembahyang Jumaat, khatib tu mesti lelaki, bukan nak gender discrimination, takut menimbulkan fitnah. Bila perempuan yang naik ke atas, perempuan tu nanti terfitnah. Jadi macam-macam lah gangguan dan sebagainya dan lain-lain. Ini kita tak mahu. Sebab kita sepatutnya melindungi wanita, bukannya mendedahkan wanita, menjadikan wanita sebagai bahan untuk marketing dan sebagainya. Itu salah. Alright. Kemudian yang terakhir, khatib mampu berdiri. Mesti berdiri. Khatib mesti berdiri. Ada lagi. Khatib kena duduk sebentar. Ni juga. Kalau khatib tak duduk, tak sah juga khutbah tu tadi. Solat Jumaat tu tadi. Kena duduk sekejap. Ke-8 mana ni? Sekejap Allahumma salli. Dah terbaik banyak lah pula. Masih bersama, insyaAllah. 11. 11.30 dah, subhanallah. Dah dekat nak habis. Kena tutup aurat. Ni aurat ni, bila cerita pasal aurat, kita sangat menjaga aurat dalam Islam sebagai orang Islam. Bagi macam Felicity yang belum lagi dengan Islam, takwa ni ditunjukkan bukannya sekadar dalam hati saja, tapi ditunjukkan dari segi penampilan kita, dari segi perbuatan kita, perbuatan dan penampilan. Ini semua. Jadi bila mana Tuhan perintahkan kita untuk berbuat satu, Tuhan perintah kita cara pakaian kita dalam keadaan menutup aurat. Jadi kita kena, kalau kita nak harapkan redha Allah, nak dapat keselamatan kat dunia dan akhirat, kena belajar jaga aurat. Sama juga, bukan yang perempuan saja, yang laki-laki juga. Laki pun ada aurat atas pusat dan bawah dulu. Betul, kena jaga. Jadi tak ada istilah pakai seluar pendek. Sebab isteri pakai purdah, pakai jilbab, pakai ni kan, jubah penuh, tapi suaminya tadi pakai baju t-shirt, pakai seluar pendek. Itu tak betul lah. Jadi kena sama-sama kita menjaga aurat, menutup aurat. Jadi khatib ni orang yang baca khutbah, khatib orang yang baca khutbah mesti tutup aurat. Khatib tadi tak tutup aurat, tak pakai topi tu lain cerita. Dia aurat lelaki kat mana? Atas pusat, bawah lutut. Ni dibolehkan lagi. Dibolehkan untuk baca khutbah tadi. Kena tu baru sah. Ke-7, 8, 9. Ke-9, untuk khatib tu sendiri, dia kena suci badan dia dah mandi wajib, dah ambil wuduk, pakaian dia semua bebas daripada najis. Yang ni bebas, yang 7, 8, 9. Yang ke-9 ni bebas daripada najis. Yang ke-10 ni tadi, dia kena bebas daripada hadas besar dan kecil. Maksudnya tadi, dalam keadaan dah mandi wajib nanti kalau ada peristiwa contohnya haid, perempuan yang haid, kalau lelaki tadi kalau berjunub bersama isteri dan sebagainya, mesti mandi wajib. Mesti mandi wajib dulu.
dan mesti ambil wuduk, mesti wuduk sebelum sembahyang. Dan yang terakhir, yang ya, kutubah tadi mesti jelas dan terang. Sebab tu khatib tu kena pilih dalam kalangan orang yang tak pelat cakap, yang jelas lah, yang tak gelabah, yang tak ni kan. Memang jelas dan terang sampai dapat didengar oleh 40 orang tadi, 40 orang jemaah tadi ya. InsyaAllah. Jadi itu syarat-syarat sah untuk khutbah Jumaat. Okay. Kalau khutbah jemaah tak sah, yang solat Jumaat secara menurut pun tak sah. Jadi insyaAllah. Okay. Jadi ni just nak pengetahuan ni sebagai pengisian terakhir. Hari Jumaat, kalau kita dalam Islam, kita ada bulan Ramadan, pasal Ramadan, kita ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Antara 12 bulan, bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Tapi dalam setiap minggu, hari Jumaat lah hari yang paling mulia. Jadi pada hari Jumaat yang bermula bukannya hari Jumaat, bermula Khamis, hari Khamis malam Jumaat. Turunnya matahari pada hari Khamis, dah bermula hari Jumaat. Dan hari Jumaat berakhir bukan pada Jumaat malam 1, tapi pada petang Jumaat tu tadi, pada maghrib Jumaat tu, bila masuk waktu maghrib, dah habis hari Jumaat. Jadi pada hari Jumaat, kita kena banyakkan sunnah hari Jumaat. Pertama sekali selawat kepada Nabi. Kedua, baca suratul Kahfi. Tapi kita kat sini, kita biasakan juga dengan baca Yasin hari Jumaat. Hari Yasin, baca Yasin hari Jumaat. Tapi hari Yasin tu kalau boleh, hari-hari baca kalau boleh. Itu yang sebaiknya. Kalau dah hari-hari baca, tak patut tak hafal lah. 10 tahun, 20 tahun baca, tak patut tak hafal. Walaupun banyak ayatnya, 81 ayat. 81 ayat, boleh hafal lah. Boleh hafal semuanya insyaAllah. Okay. Kemudian, pakai wangi-wangian. Kena mandi ya. Kalau kita jenis yang duduk negara sejuk, sebulan sekali mandi. Sejuk sangat kan, atau seminggu sekali mandi. Hari Jumaat ni ya, sebaik-baiknya kita kena usahakan untuk mandi, pakai wanginya, dan pakai baju-baju yang terbaik. Bukannya pakai baju yang ala kadar, pakai baju yang terbaik. Pakai baju terbaik yang kita ada kan. Kot ke apa ke, pakai baju yang terbaik yang kita ada kan. Kalau tak semestinya baju Melayu, kita bukan jadi orang Melayu, kita bangsa lain. Tapi kalau nak pakai baju Melayu, itu tak salah. Kalau kita boleh pakai kemeja orang putih, kenapa kita tak boleh pakai baju orang Melayu? Hai. Okay, ada orang buat join sekali. Okay, kemudian yang terakhir, hari Jumaat, bagi yang lelaki-lelaki, awal lah pergi masjid. Itu yang disunatkan kat atas kita. Okay, jadi ini hari Jumaat. Okay. Jadi kerana Allah sebagai penutup untuk kelas kita hari ini, solat antara amalan untuk masuk ke syurga. Okay. Bukan sahaja solat 5 waktu, tapi kita tambahkan lagi dengan solat-solat sunat yang kita ada. Jadi Allah sebut, Nabi kita sebut dalam yang diriwayatkan daripada Al-Tirmizi, riwayat Tirmizi, bertakwalah kepada Allah, Tuhan kalian. Kerjakanlah solat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan kalian, iaitu Ramadan, tunaikan zakat harta kalian, serta taatilah orang yang mengendalikan urusan kalian. Nescaya kalian termasuk syurga Tuhan kalian. Subhanallah, kalian. Ini bahasa Indonesia, jadi banyak guna kalian kat sini. Jadi Allah kat sini disebutkan di sini kan, semua yang kita lakukan nak mencapai takwa Allah SWT. Dan kita tahu bahawa solat adalah tiang agama. Solat maksud tiang agama adalah antara tiang-tiang agama. Kalau kita ada tiang agama, yang pertama adalah syahadah kita, la ilaha illallah. Tiang kedua kita, dan tiang utama kita adalah solat, yang mengingatkan kita kepada Tuhan kita kan. Jadi solat ni kena jaga, susah macam mana sekalipun. Kena jaga yang 5 waktu, kena jaga. Dan kalau boleh tambahkanlah. Kalau Jumaat tadi kena jaga juga. Sebab bila kita tak zuhur, kita kena sembahyang Jumaat bagi yang lelaki. Yang wanita, yang perempuan, bolehlah sembahyang zuhur kat rumah masing-masing kan. Kalau nak pergi masjid, sunat bagi dia. Sunat, bukan wajib bagi dia. Boleh ke masjid, tapi pastikan jangan timbul fitnah. Jangan timbul fitnah ke atas diri dia lah. Kenapa dia pergi masjid? Ada agenda nak pasang lelaki baru dan sebagainya. Itu jangan ada yang macam ni lah. Takut ada fitnah timbul ke atas perempuan-perempuan yang datang waktu solat Jumaat. Jadi kerana Allah, kita sekarang ni dalam dunia ICT, ada live dan sebagainya. Tak pergi masjid pun, bagi yang perempuan lebih afdal, lebih mulia sembahyang di rumah masing-masing. Lebih afdal dan mulia. Sebab perempuan sebenarnya lebih senang nak masuk syurga. Lebih senang nak masuk syurga. Kalau perempuan nak masuk syurga,
taatlah kepada suami. Sebab itulah kena anjurkan untuk berkahwin tadi kan, kena usaha untuk berkahwin. Taat pada suami itu saja. Taat pada suami insya-Allah boleh masuk syurga. Tapi bukan senang daripada ramai-ramai, walaupun bunyi mudah, tapi nak taat pada suami bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang kita dah hak kepada suami bila kita melawan, bila diminta dan sebagainya tak diberi dan sebagainya, maka benda ni yang boleh menyebabkan kita tak taat pada suami. Tapi kerana Allah bagi suami-suami, kalau berlaku pun tak taat, ketahuilah bahawa kita sendiri pun tak sempurna. Belajarlah untuk memaafkan. Belajarkan untuk memaafkan, belajarkan barulah isteri kita dapat masuk syurga juga. Okay. Bila dimaafkan atas segala kesilapan yang tak sengaja dilakukan. Okay. Jadi kerana Allah, kalau ada soalan, kita buka sekejap. Kalau tak ada, setakat itu sajalah perkongsian kita. Subhanallah. Jadi tahniah semua yang bersama sampai ke hujung. Kak Zani, Kak Fika, Tuan Raimi, Felicity, Kak Josie. Ya, alhamdulillah sampai ke hujungnya kita. Jadi kerana Allah, kita tak semua walaupun kita terpilih pada awalnya untuk join kelas, tak semua juga dapat join sampai ke hujung. Jadi satu kehebatan. Tahniah buat semua yang sampai ke hujung. Belajar tak penting orang tak nampak kita, siapa yang bersama kita tak ramai dan sebagainya, tapi kita sebenarnya sediakan rakaman. Sebab itulah kita raikan. Kita faham ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin memang tak dapat nak dielakkan, memang tak dapat hadir kan. Jadi apapun kita kena belajar untuk menjadi seorang Muslim, seorang manusia yang baik di sini ya. Jadi banyak-banyakkanlah berdoa. Jadi sebagai penutup, kalau tak ada soalan ya, Kak Zani, Kak Fika tentang hari Jumaat ni, kenapa dan sebagainya, boleh tanya. Kenapa, bagaimana. Untuk cara solat Jumaat, ikut je imam. Imam baca apa, kita just aminkan aja. Imam baca untuk solat Jumaat ni, kita tak tunjukkan hari ni, sebab Jumaat mesti berjemaah. Jumaat memang berjemaah bagi yang lelaki-lelaki. Jadi kita ikut saja. Okay? Baca Al-Fatihah, macam biasa baca Al-Fatihah, dengar imam baca surah apa, dan rukuk, sujud dan sebagainya, ikut saja imam sampai ke hujung. Khutbah pun duduk saja, dengar saja kan. Jadi tak ada benda nak tata cara nak tunjuk hari ni ya. Jadi itu sajalah perkongsian kita hari ni untuk hari Jumaat. Jadi alhamdulillah untuk solat-solat sunat, sebenarnya ada lagi solat hari raya, Aidilfitri, solat hari raya, Aidiladha, solat apa lagi tadi ada solat lain lagi lah. Ada dua solat ni. Tapi dua solat ni Rosha akan reserve untuk sebelum hari raya. Kita reserve sebelum hari raya. Jadi kalau kita nak cerita sekarang macam terlalu jauh kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita dah belajar, nanti bila datang hari raya kita tahu macam mana cara solat hari raya dan kenapa kita solat hari raya. Kan? Hari raya tu ada dua hari raya kita akan meraihkan sebulan kita berpuasa. Satu lagi kita meraihkan peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tadi kita mengikuti korban yang kita lakukan dengan Allah, yang mana Allah perintahkan tadi setahun sekali kita tadi di masjid-masjid ini tadi mengagih-agihkan daging korban tadi kepada yang memerlukan sebab ada keluarga kadang-kadang daging ni suatu yang mewah yang tak pernah nak makan, mungkin memang tak mampulah nak beli, hanya makan apa yang mampu saja kan. Jadi inilah setahun sekali kita agihkan, kita bergotong royong kat masjid kan, tak lagi untuk agihkan. Tapi sejak COVID 2 tahun kebelakangan tak ada korban yang bergotong royong sama-sama sembelih dan sebagainya. Kita terus daripada tempat sembelihan, siapa-siapa yang ada berkorban, maksudnya jadi sebahagian rezeki sebagai bayar zakat, saya sedekah, dia juga berkorban. Kita tanda syukur kita kepada Tuhan. Kenapa Nabi Ibrahim ni tadi buat inilah tanda syukur kita setahun sekali bukan kita nak menyembah kepada Tuhan tadi, nak bagi daging tu kepada Tuhan. Daging tu tak akan sampai kepada Tuhan. Itu manfaat manusia juga. Kita yang akan makan kan dan sebagainya. Jadi benda ni diperintahkan supaya kita tadi melahirkan rasa syukur. Melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan perintah korban ni tadi pun memang ada dalam Al-Quran juga tadi korban bagi yang mampu. Jadi usahakanlah untuk kita mampu. Jadi kerana Allah sama-sama sebagai penutup, kalau tak ada soalan, ada soalan ke? Saya tengok dalam grup tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh buka mikrofon. Kalau tak ada,
Kalau tak ada, kita akhiri dengan doa ni lah, doa berlindung kepada InsyaAllah kita tak berjumpa dalam Rabu, dua malam, 2 hari kita tak jumpa. Hari Rabu malam Khamis kita ada kelas Iqra lagi, insyaAllah. Jadi kita akhirkan dengan ni satu doa yang Roshan nak share yang daripada hadis. Nabi sendiri ajar doa ni kepada kita untuk berlindung daripada keburukan hati dan jiwa kita. Jadi sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' ilmi la yanfa' min qalbi la yashfa' yahsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi subhanallah, semoga kita dalam kalangan orang-orang yang hatinya terlindung, hati dan jiwa kita terlindung daripada nafsu kita yang sentiasa dibisik-bisikkan oleh syaitan untuk melakukan kejahatan dan benda yang tak sepatutnya kita lakukan. Sama-sama kita berlindung daripada Tuhan yang lebih berkuasa daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung daripada Tuhan daripada syaitan yang dirajam. Sebab hari ini kita belajar. Tapi insyaAllah mungkin dalam banyak-banyak ada ilmu yang tak bermanfaat. Kita berlindung daripada ilmu-ilmu tersebut. Tapi semoga ilmu apa-apa yang kita sampaikan ada melahirkan hati kita dekat dengan Tuhan kita, insyaAllah. Jadi kerana Allah, itu saja yang mampu disampaikan dalam masa 1 jam lebih ini. Minta maaf banyak, ambil masa lagi sekali. Okay, kita cuba masih belajar untuk menepati masa. Ini terlebihlah, tak profesional lah kiranya. InsyaAllah kita akan cuba ringkas lagi konten. Sebab itulah kadang-kadang Rosha bila bersama dengan rakan-rakan lain kat Hidayah Center, kita kadang-kadang tengok konten ni terlalu banyak. Sebab modul tu terlalu banyak untuk dihabiskan dalam satu kelas saja. Jadi inilah kita kena ringankan kelas, sebab memang pembelajaran perlu dilakukan secara berterusan. Jadi Allah itu saja. Ada kat belakang pun tengah tunggu. Jadi kerana Allah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita akhiri kelas kita insyaAllah sebagaimana kita akhiri kelas-kelas kita sebelum ni dengan tasbih kafarah dan sunatul as, insyaAllah. Okay. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay? Masih Siti, masih Raimi, masih Kak Fika dan Kak Dani, serta Kak Jezi. Jadi kerana Allah, jumpa lagi hari Rabu malam Khamis, insyaAllah kalau ada lapang. Assalamualaikum, Ustaz. Thank you. Waalaikumsalam. Sama-sama.